Assalamualaikum. Hanisa Syafi'i, Mahani Mustafa, Maryam Syarbaini, Siti Nur Majid, Ahadia Agoi, Dilek Amira, Salina Salihuddin, Fatimah Omar Nur, Madina Hasnita Kamaldin, Zuraida Siddiq, Halifah Mat Daud, Siti Azmahani, Ceteka. Hari ni kita nak sambung perkara yang keberapa daripada bab 67 yang tertangguh-tangguh nak habis tu. Masya Allah, ingat lagi tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita buku baru rasanya, buku baru muka surat 150, insya Allah. Ada ke yang belum ada kitab? Masya Allah. Ataupun dah ada kitab tapi masuk dalam almari kitab, jangan. Okay. Alhamdulillah, Ida SPPK, saya belum sempat lagi respon akak punya messenger. Dah baca tapi belum sempat respon. Semalam habis rancangan dengar tu pukul 12 malam baru saya boleh nak tengok balik handphone apa semua. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Siti Azmahani, apa surah tu? Nama orang ke apa? Fatimah Umar, nombor 18, betul? Okay, terbaik. Fatimah Umar nombor 18. Wah, ini pencinta La Tahzan sungguh ni, Nur Azrina Syukur, betul, nombor 18. Perkara ke-18. Sedangkan dalam kitab baru tak tulis pun kan? 1, 2, 3, 4 tu tak tulis kan? Tapi anda hebat. Masya Allah, dalam kitab lama tulis 1 hingga 30. Kita berada pada bab 67. Jangan bersedih, bacalah kaedah-kaedah menuju bahagia. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Rohani Abu Nur Cahaya, Masya Allah. Hamidah Sa'ad, Kiflizul Amir Zaliha. Kiflizul di Johor sudah boleh solat Jumaat kah? Faridah B. Syarif, Ustazah bahagia sangat ni sebab lelaki-lelaki di Selangor sudah dibolehkan dalam keadaan patuh SOP boleh pergi ke solat Jumaat. Ustazah macam Prof Muhaya Junior. Ustazah kena paksa pakai tudung dan baju yang begitu. Saya datang dengan pakaian lain kan Kak Mahanur Muhammad? Sebenarnya tidaklah kalau Ustazah Zai sendiri pakai pakaian macam tu, tudung fashion macam tu, tak. Saya ni daripada sekolah, inilah tudung saya. Buku lama kuning buku lama kuning 146, buku baru hijau 150. Allahu Rabbi, seronoknya tengok nama-nama anda ni. Rasa macam duduk depan Ustazah je. Zarina Izam, Siti Zuraida Ibrahim, subhanallah. Cik Siti Atika, Allahu Akbar. Hamidah Sa'ad, Hamidah Dul Wahid, Masya Allah. Alhamdulillah. Zawiyah Zu, anak belikan dah lama dalam almari. Bila Ustazah bedah buku baru saya buka. Subhanallah, terbaik. Mazarela bab 67, rindunya. Rodiah Syarif, Masya Allah. Allahu Akbar. Hasmawati, Zanisah Ahmad Turki, Farah Liana, Kaifahal, bunga di atas meja Ustazah ni. Masya Allah. Farhana Sobri, Rahimah Harun yang baru kematian ibu, sahabat kita kan, Masya Allah. Semoga Allah limpah ruahkan, pahala mengalir bila kita bersama-sama dalam kebaikan, insya Allah. Buku baru kena kira lambat sikit. Allah, Kak Nuraini tak ada dah lambat mana pun kan. Masya Allah. Okey, alhamdulillah 3 orang anak lelaki saya dapat solat Jumaat. Ya Kak Jamalia, satu perkara yang membahagiakan kan, tengok lelaki-lelaki kita dapat menghuni rumahnya Allah. Masya Allah, dulu PKP betul-betul kita dikempeni. Ada ke bahasa dikempeni? Untuk menjadikan rumah kita sebagai masjid. Bila dah masjid dibuka, jom kita mengkempeni. Orang perempuan lah kena kempen dekat lelaki-lelaki kita untuk jadikan masjid itu sebagai rumah kedua mereka. Cakap kat suami, bang, masjid jadi rumah kedua tak apa, jangan bina masjid untuk orang kedua. Sekian pesan Ustazah, saya nak gelak jauh awal ni. Dah, jangan buang masa, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Zainul Abdul Rahman tak sanggup terlepas live la tahzan kecuali Allah tak izinkan. Allahu Akbar. Kak Salina Salihuddin, saya gelak baca mesej akak tu. Macam-macam Ustazah Zain ni dikempeni lah. Ni orang yang duk biasa dengar kuliah Ustazah lah ni. Kan ada je perkataan baru. Kalau Dewan Bahasa datang saman Ustazah, anda tolong jawabkan Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat muslimat, kita ada penulis hebat kat sini, Kak Mahanum Muhammad, keganda saya. Dia kalau menulis sebiji memang dah boleh buat buku terus dah Facebook dia. Ustazah Zai tak boleh ubah lah walaupun saya penulis, sahabat-sahabat di Facebook ke apa, mesti apa yang saya tulis tu itulah saya. Saya tak reti nak ubah. Banner masjid untuk rumah kedua tak? Banner masjid untuk rumah kedua tak apa Ustazah, meriah amboi Kak Mazni. Okey dah, jangan duk gelak je. Baik, pertamanya saya pohon maaf sangat-sangat sebab asalnya saya berjanji, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya berjanji untuk kenapa pula ni? Dia macam tiba-tiba gelap. Anda okey ke audio video? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak sempat tengok bateri tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak payah malu Kak Anom, benda baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dah nak cakap tadi? Itulah gelak lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Hayati Zainuddin, tergambar-gambar wajahmu. Ni kalau yang dah pernah jumpa ni, bila nampak nama terus teringat dah muka. Mula-mula kita bertemu. Pertemuan pertama antara ustazah dan jemaah. Masya Allah, Alhamdulillah jelas. Masuk dalam Dewan Bahasa. Jangan Kak Midah marah nanti. Allahu Akbar. Tak boleh, tak boleh. Bahasa Melayu kita adalah bahasa Melayu tinggi. Harus kita perjuangkan. Jangan duk rosakkan bahasa Ustazah Zai. Saya kata patutnya kita janji pagi tadi, tapi last minute saya ubah. Pertama sebab malam tadi saya tidur terlalu lewat sangat sahabat-sahabat. Jadi saya takut tak capai target untuk saya membaca Al-Kahfi sebelum subuh. Jadi saya kena baca Al-Kahfi selepas subuh. Selepas hari Jumaat ni kan kita nak gandakan sikit ibadah kan. Jadi kita kena buat sebelum subuh sepatutnya. Jadi sebab tidur lambat sangat, balik daripada rancangan dengar tu pun tu lah. Kalau program TV kan macam tu lah sahabat-sahabat. Nak bersiaran pukul 9, pukul 7 dah kena ada kat sana. Tapi saya ni sebab dekat TV Al-Hijrah dengan Keramat ni, kalau macam dulu Astro Bukit Jalil tu jauh daripada rumah. Saya suka TV Al-Hijrah bukan sebab apa. Satunya sebab Islamik lah, of course. Yang keduanya sebab dekat dengan rumah, tak sampai 15 minit pun. So maghrib awal, saya minta solat maghrib dulu di rumah. Jaja pun solat maghrib di rumah Ustazah, baru kami pergi. Jadi make sure sampai sana sebelum pukul 8. Itu pun nak kena swab test lah apa semua kan. Jadi doa-doa lah, kabarnya minggu depan tak payah swab test lagi dah. Kan penat nak swab test, nak meludah depan orang pula, na'udzubillah. Mujur meludah, kalau dulunya kena cucuk hidung. Itu lagi nak menangis kan. Okey sahabat-sahabat muslimat, jadi pagi tadinya elok je pula balik daripada surau. Ustaz pun kata abang nak kena pergi kubur ni. Rupa-rupanya ada gotong royong kubur. Masya Allah kan. Macam mana pula gotong royong dalam keadaan patuh SOP ni. Dia pun nak pergilah tengok. Kan abang ni pergi menyibuk je. Pergi menyibuk. Jadi tolonglah apa-apa yang patut kan. Jadi bila ustaz pun kata dia nak keluar awal. Sorry, Allahumma salli ala Muhammad. Tak bolehlah ustazah nak lewat-lewatkan majlis ilmu tu. Tak boleh nak awalkan majlis ilmu tu. Jadi saya terus buat 2.30 lah. 2.30 ustaz belum balik dari masjid lagi. Okey, insya-Allah Allah izinkan kita semoga hari ni habis. Tapi boleh habis ke agaknya? Terus pergi muka surat 146 kitab lama, muka surat 150 kitab baru. Jangan bersedih, bacalah kaedah-kaedah menuju bahagia. Bacalah kaedah-kaedah menuju bahagia. Yang ke-18, terus ke-18, jangan hancurkan hidup anda
hanya kerana perkara-perkara yang remeh. Jangan hancurkan hidup anda hanya dengan perkara-perkara yang remeh. Betul lah sahabat-sahabat. Ustazah baru habis kuliah dengan staf takaful pukul 1 sampai pukul 2. Stop 2.10 kot tadi stop, solat, terus open tab untuk latahzan. Tajuknya tadi syok tahu sahabat-sahabat. Depo ni buat. Masya Allah, tajuknya apa dah lupa dah. Tajuknya. Saya nak tunjuk dekat anda, tak tahu nampak ke tidak. Saya nak tunjuk dekat anda dia punya poster. Poster dia, Masya Allah, staf takaful ni kalau buat poster memang saya macam terpegun sikit lah. Cantik dia punya poster tu, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Ada gambar ayak mata. Inilah akibatnya kalau kita tak save nombor. Sahabat-sahabat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap deh. Nak tunjuk juga. Nampak ke? Tu dia. Ustazah orang perempuan kan sukalah kalau gambar-gambar macam ni. Tajuk dia kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kering air mata tanda hati mati. Kering air mata tanda hati mati. Deep. Gambar poster dia pun sudah deep. Kan sahabat-sahabat. Jadi Ustazah buatlah sikit rujukan tentang air mata ni. Memang ada rupanya air mata yang keluarnya dengan sejuk mengalir, tanda gembiranya jantung hati kita berdegup. Dia berdegup dalam mood kita tengah gembira. Gembiralah sampai keluar air mata. Ada orang yang berduka, ulama kata air matanya keluar dalam panas. Bukanlah melecur kat sini, tak. Tapi maksudnya air mata tu keluar panas kerana apa? Kerana hati sedang berduka. Gitu. Ada air mata yang jadi ibadah. Ada dengan air mata tu jadi dosa. Ya Allah, Islam ni sangat sempurna. Lengkap. Petang semalam kitab di balik tabir kematian, kitab penawar bagi hati, Ustazah mengajar bab makan saja. Bab makan 1 jam bahas sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu pun tak habis, baru 2 poin saja. Hari ni tengah hari tadi bab air mata. La ilaha illallah, luasnya ilmu Allah kan. Kita tahu makan perut kenyang, kenyang sangat, membuang, itu je kita tahu. Rupanya daripada makan tu ada kesan pada hati. Masya Allah, air mata ni keluar ada kesan pada hati. Itu sebab lagi belajar sebenarnya lagi terasa sahabat-sahabat jahilnya diri. Jangan lagi belajar lagi terasa bongkaknya diri. Salah. Okey? Jadi hari ini Ustazah nak sebut, jangan hancurkan hidup anda hanya kerana perkara-perkara yang remeh. Antara yang remeh tadi tu, dia berduka sampai air mata keluar sahabat-sahabat. Sampai dibangga-banggakan, aku menangis sampai kering air mata aku. Rupanya sebab apa menangis beria-ria tu? Baca novel je. Ending dia girlfriend tak jadi kahwin dengan boyfriend. Allah. Tengok drama Korea, hero dia mati kena tembak. Itu je. Sahabat-sahabat, murahnya air mata kita ni kan. Rupanya air mata yang menjadi ibadah dan dinantikan oleh Allah. Air mata yang menangis kerana takutkan Allah. Air mata yang nak sangat masuk merebut syurganya Allah. Kan kadang-kadang ada orang rindu sampai menangis. Rupanya rindu boyfriend. Bukan rindu suami pun rindu boyfriend. Allahu Rabbi. Rindukan syurga sampai dia punya nak tu. Ya Allah, takutnya kalau dihumban dalam neraka. Air mata. Beristighfar air mata. Memuji Allah air mata. Subhanallah. Cuba jujur. Ada tak rasa macam tu? Saya nangis masa tengok cerita Korea je Ustazah. Tengok Hindustan guling-guling saya nangis. Ya Allah, rapuhnya iman kita sahabat-sahabat. Jom kita belajar. Jadi itu bab air mata saja. Jadi jangan jadikan satu perkara yang remeh. Jangan hancurkan hidup anda hanya kerana perkara-perkara yang remeh. Kan? Maka kalau tengok Maharaja Lawak sampai gelak guling-guling air mata keluar, Ustazah nak cakap, tadahlah air mata tu. Sayang, pergi telan balik. Maknanya tak guna menangis benda-benda yang sia-sia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang tak ada iman, dia akan kata, suka hati aku lah air mata aku. Ustazah tu air mata pun nak cerita dalam kuliah. Bukan Ustazah, sahabat-sahabat.
Semalam cerita pasal makan bukan ustazah, ulama hebat, ustazah tolong bacakan je. Hari ni cerita pasal air mata bukan sebab ustazah nak bercerita sangat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, okay? Tapi sebab ulama bercerita. Kita ni yang jahil, kita ni yang tak tahu. Semua itu sebenarnya akan menghidupkan hati-hati kita. Subhanallah. Baik, selesai 18. Jangan panjang-panjang sangat ulas ustazah. Hari ni kita nak habiskan perkara 30. Ini dah ulangan kedua saya tulis itu tadi. Baik, 19. Ini hari ketiga dah kita bahas bab 67 ni. Jadi saya minta maaf lah ya sahabat-sahabat, sebab best lah bab 67 ni, super qalqalah kubra. Okey, ayat yang ke-19. Perkara 19. Sesungguhnya Tuhan kamu itu maha luas keampunannya. Kita dah belajar banyak. Pengampunan Allah maknanya maghfirah Allah adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, kata Nabi SAW, jauh lebih luas daripada murkanya Allah. So rahmatnya Allah terkandung apa di dalamnya? Maghfirah. Apa maghfirah? Pengampunan Allah. Biasa seorang hamba berbuat dosa di sisi Allah. Allah tahu kita manusia biasa. Biasa je buat dosa. Tetapi yang luar biasa di sisi Allah, tak sedar diri dah buat dosa, tak reti nak minta ampun. Samalah hubungan kita dengan manusia. Kenapa susah sangat dia ustazah? Dia dah buat salah tapi dia tak reti nak minta maaf kat saya. Oh macam tu kan, kita doa sinetron lah dia tu. Sahabat-sahabat, dia dah buat salah ustazah, dah jelas-jelas salah dia. Kalau ustazah tanya lipas kat rumah saya tu pun memang lipas tu pun tahu salah dia, bukan salah saya. Macam tu kan sahabat-sahabat. Tapi dia tak nak minta maaf kat saya. Itu tanda orang yang berhati keras. Sebab itu tajuk tengah hari tadi, kering air mata sahabat-sahabat dirahmati Allah, tanda hati ni mati. Sebelum ia mati, dia keras kematu, keras kong. Orang Kedah keras kong. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, kita tengok yang ke-19. Sesungguhnya Tuhan kamu itu maha luas. Jadi, pohonlah keampunannya Allah. Itu bila kita minta kan, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kalimah minal khataya. Kan kita minta, ya Allah ampunkan aku daripada segala khata'. Khata' ni benda-benda salah silap yang aku dah buat, ya Allah. Okay, aku ni banyak sangat buat silap, aku ni banyak sangat buat salah, ya Allah. Jadi sahabat-sahabat, kita nak betulkanlah. Kita buat dosa banyak mana. Acik-acik ke kanda bonda saya ramai datang. Ustazah, Allah ampun tak dosa acik ni. Acik dulu. Stop cik, minta maaf. Saya tak nak dengar apa yang acik dah buat dulu. Saya tak berhak tahu. Saya ni manusia biasa cik. Hati saya ni ada kekotoran. Saya takut saya dengar dosa-dosanya acik dulu. Saya sayang acik kerana Allah sekarang ni. Kan Farah Liana kita jumpa hari tu, saya sayang kerana Allah. Betul tak Nur Hayati Zainuddin? Saya sayang kerana Allah. Saya tak nak dengar siapa anda dahulu. Ustazah dulu saya macam ni. Tak payah ceritakan. Bukan kerjanya kita untuk bercerita kepada makhluk. Kita sedar kita berdosa, kita meratap dengan Allah. Ya Allah, dulu aku ni jahil, aku tak tahu benda ni salah. Ya Allah, ampunkan aku. Saat jahilnya aku, saat lekanya aku, saat alpanya aku. Now Allah pilih kita untuk pelan-pelan kita faham. Dah faham, jangan stay dengan dosa yang lama tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah maha baik. Macam mana ustazah? Ada orang tanya, macam mana kita nak tahu Allah ampunkan dosa kita? Subhanallah, caranya kita nak tahu Allah ampunkan dosa kita, kita dah rasa tak seronok mengulang dosa silam. Tapi kalau masih, ya majlis ilmu pergi, dosa silam tu duk buat lagi, itu belum lagi kita dapat pengampunan Allah. Pengampunan Allah, sahabat, kita takkan buat dah dosa silam tu. Allahu Rabbi. Dan kita benci tengok orang buat dosa yang pernah kita buat. Saya betulkan, bukan benci orang tu, tapi benci perbuatan tu. Lalu kita sayang dia. Berhentilah sayang, jangan buat dosa macam tu. Sampai bukan anak kita, tapi kita menasihat tu sungguh-sungguh. Kenapalah makcik sebelah ni sibuk, mak aku pun tak sibuk macam ni. Nak marah-marah aku pula, keluar rumah tak tutup aurat. Apa hal makcik tu? Korang kenapa budak-budak sekarang macam tu kan, sahabat-sahabat?
Sebab kita sayang dia kerana Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak nak makcik ni syukur dah tua, boleh juga bertaubat, tak buka dah aurat macam dulu. Kita kan dah bertaubat, dah tutup aurat. Tutup aurat tu sahabat-sahabat, sehelai rambut tak boleh keluar. Ada pencinta Latahzan juga sahabat. Kita doakan. Dia kata dia belum menutup aurat, tapi saya suka dengan kuliah Latahzan. Anda orang hebat. Semoga berada di majlis ilmu ini, sahabat-sahabat, kalau dia menonton hari ini, menjadi asbab Allah lembutkan hati, Allah bukakan pintu hati dia. Kenapa kena tutup? Bukan sebab perintah ustazah, ustaz, tapi perintahnya Allah. Suka tak suka, buat je dulu. Buat je dulu. Rimaslah pakai tudung ni, panaslah, hangatlah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua kita duk pok-pok tak seronok lah. Pakai tudung bawal tak jadi, pakai tudung tenggiri lah pula, tenggiri tak jadi, pakai tudung jos lah senang. Kan? Tukar sampai kita rasa selesa. Tak apa, asalkan kita paksa, kita cuba. Akhirnya Allah akan datangkan satu rasa. Wah, aku rasa macam dogiang kalau tak pakai tudung. Orang Kedah tu. Apa benda dogiang ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kan? Ustazah, saya sekarang ni kalau nak angkat kain dekat ampayan depan rumah dalam pos je pun rasa dogiang kepala ni ustazah kalau tak pakai tudung. Jadi macam tu. Lepas tu nanti kawan, alah dalam rumah je pun. Macam tu kan. Dalam rumah pun jiran sebelah boleh hai-hai dengan kita. Yang hai tu bukan isteri dia, suami dia pula, sahabat-sahabat. Lepas tu nampak rambut remos keluar. Pun sebenarnya itu masih menutup aurat. Sahabat-sahabat, masih tak menutup aurat. Jadi kita nak perbetulkan segala. Itu yang kita nak. Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kesungguhan kita. Kerana di situ luasnya pengampunan Allah. Rugilah kita tak rebut. Macam contoh malam Al-Qadar yang kita buru sibuk-sibuk nak dapat malam Al-Qadar. Amalkan doa-doa sahabat-sahabat yang kita nak dapat malam Al-Qadar. Kenapa? Sebab ulama cerita malam Al-Qadar ni adalah malam yang kalau kita dapat, Allahu Rabbi, Allah ampunkan dosa-dosa kita sepertinya kita memohon keampunan untuk 1000 bulan. 1000 bulan ni dihitung lebih 83 tahun. Masya Allah, tabarakallah, betapa Allah Subhanahu Wa Taala baik nak hapuskan dosa-dosa kita. Rohani Zahmat, tudung jos. Ustazah sebut dah tudung jos tadi. Itulah dia kalau dah bersinetron tu dia lupa. Okey, ayat pula. Perkara 19. Sesungguhnya Tuhan kamu itu maha luas keampunannya. 20. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Pesanan Nabi SAW dalam satu hadis diulang sebanyak 3 kali. La taghdab. La taghdab. La taghdab. Jangan marah. Simple kan nombor 20 tu? Tapi kalau kita jadikan ia pegangan untuk menuju bahagia, dia salah satu daripada jalan mudah untuk menuju bahagia. Cuba test. Cuba try test, sahabat-sahabat. Kita ni orang yang suka marah. Sikit-sikit marah. Marahlah. Aduh, pening. Pasal apa duk marah-marah? Benda sikit pun marah. Berhenti daripada marah itu. Anda akan temui satu persatu jalan keluar dari masalah anda. Satu persatu sinar bahagia mendatangi anda. Tak pun ustazah, kan? Cuba buat dulu. Ini belum 40 hari dah angkat handbrake. Macam mana? Cuba dulu. Dah lebih setahun setengah ni, genap setahun setengah ni kita PKP, pandemik lah. Lepas PKP, PKPD, PKPP, PKPB, macam-macam P lah. Habis segala huruf P kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa lagi yang kita nak buat? Masih marah-marah. Sahabat-sahabat masih marah-marah. Isteri kerja kat luar rumah marah, isteri dalam rumah kerja marah, suami begitu marah, suami begini marah. Allahu Akbar, buang. Bila nak marah ni, Nabi dah ajar marah tu kan api. Berwuduk. Saat berdiri, duduk. Saat duduk, baring. Sebenarnya benda tu kan kalau kita tak buat pun tak apa. Tapinya macam Nabi nak khabar melengah-lengah. Bangun-bangun tidur je nak marah. Bang, mana sayang punya tu kan nak marah. Sabar, la taghdab, la taghdab. Nanti aku marah lepas Zuhur. Kan? Kita tangguhkan kemarahan kita. Anda try sahabat-sahabat. Nak marah lepas sembahyang subuh ni memang nak marah ni.
Aku dah pesan dah semalam, keluarkan ikan siakap pagi ni aku nak goreng. Contoh. Kan? Bang, kenapa tak keluarkan ikan siakap? Ya Allah, abang kan dah tua yang lupa. Aku ni memang dah genggam dah ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan marah, la taghdab. Nanti Zohor nanti kena. Kan kita macam tu. Marah, sabar. Lepas tu Zohor, sahabat-sahabat yang masak. Abang dah belikan rojak buah. Sedap dah pula telan air liur. Rojak buah tengah-tengah hari. Kita kan nak diet, tak payah makan nasi. Rojak buah. Beli rojak buah pula. Macam tahu je aku teringin. Tak jadilah nak marah. Tangguhkan kemarahan. Yang subuh tadi nak marah Zohor, tangguhkan. Okey, asar nanti aku akan cakap. Tunggu kau. Sahabat-sahabat. Asar pula, ting tong, ada tetamu datang. Kan ada tetamu datang. Tak jadi lagi aku nak marah. Kita dah hint dah. Bang, nanti lepas maghrib saya ada benda nak cakap kat abang tau. Okey, abang tunggu. Orang lelaki ni pula dia tak faham bahasa Ustazah. Kita dah moncong, dia buat tak layan. Apa yang? Ada taik kucing ke tadi moncong je. Aku ni tengah marah kat dia ni, dia tak faham pula. Contoh kan sahabat-sahabat. Macam mana Ustazah boleh tahu ni? Kan sahabat-sahabat ramai yang mengadu. Ustazah, kita ni ya Allah, dia tak faham kita tengah marah dia. Pelik lah Ustazah orang lelaki ni. Relax-relax Kak, sabar, jangan marah, jangan marah. Maghrib nanti agak marah. Elok maghrib nak marah. Yang dah lama dah kita tak baca Quran sama-sama. Jom, abang baca Quran, saya yang ikut. Abang baca Quran, saya yang ikut. Allah, tak jadi. Dia ni lupa ke apa? Sahabat. Tu solat isyak pula berjemaah kan? Solat isyak. Dia, baru abang teringat. Tadi kata ada benda nak cakap kat abang. Tak jadilah bang, lupa dah. Apa benda tak nak cakap tadi? Lupa dah. Kenapa yang jadi macam tu sahabat-sahabat? Lah, dah lupa pula. Abang dah ready ni. Tadahkan telinga nak dengar saya nak cakap apa ni. Lupa pula. Dalam hati kata, tak payahlah marah. Elok pula perangai dia. Tak jadi aku nak marah. Maka antara tipsnya, jangan marah saat marah. Kita tengah geram pagi tadi tu, kita tengah marah lah. Kalau kita marah saat marah, yang masuk tu iblis. Yang masuk tu iblis, sahabat. Tapi kalau kita tangguhkan marah dengan anak kita, mustahil kita tak ada benda nak marah, sahabat-sahabat. Tapi jangan marah masa kita tengah marah. Tahan dulu. Istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti lepas isyak duduk, lepas makan semua duduk dekat sofa tu. Mama ada benda nak cakap. Lepas tu duduk sungguhlah anak-anak taat kan, duduk mama nak cakap apa? Mama nak bagi tahu dah boleh rentas negeri, hujung bulan depan kita nak balik kampung. Sebenarnya ada benda lain nak cakap. Tapi pandai pula anak ni. Ataupun kita memang nak marah. Mama malam tadi dah pesan, tapi kenapa pagi tadi bla 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 kan? Sahabat, kita marah saat tidak marah, yang masuk adalah malaikatnya Allah. Malaikat bisik-bisikkan, budak remaja memang macam tu, jangan ditengking terus. Cuba cakap, fahami keadaan dia. So kita punya volume tu pun berbeza sedikit. Saat kita marah, waktu bukan marah. Jangan marah saat emosi marah tu datang. Faham ke? Faham ni? Okey, ulang balik. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tolong tobat daripada perkataan marah. Tobat lahum. Tobat yang sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, selesai 20. Kita ada 10 lagi. Bismillah, moga-moga habis. 21. Janganlah risau hanya kerana tidak mempunyai harta dunia. Sebab kehidupan ini tidak lebih hanya sekadar risau hanya kerana janganlah risau hanya kerana tidak mempunyai harta dunia. Sebab kehidupan ini tidak lebih hanya sekadar sepotong roti, seteguk air dan bayangan. Masya Allah. Ingat tak bab yang kita bercerita tentang seteguk air dan sepotong roti, yang Ustazah bagi contoh? Kalau Ustazah bawa jemaah Al-Fawaz Travel pergi rehlah, sahabat-sahabat, mereka mesti akan dibekalkan dengan satu beg Al-Fawaz. Di dalamnya mesti Ustazah wajibkan mesti ada roti dan juga ada air mineral. Air mineral. Kebetulan ada atas meja. Air mineral, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan roti. Mesti ada. Macam mana saya sibuk pun, dekat rumah saya ni ada Rosyamat. Rosyamat ke nama dia? Dah lama dah tak pergi. Sahabat-sahabat Rosyamat.
Kadang-kadang teringatnya dah nak tidur ni, sebelah malam, ya Allah bang, besok kita nak pergi ni, saya lupa nak masukkan air mineral dengan roti. Ustaz dah memang faham sangat. Tak apalah yang, kan dah ada cupcake, dah ada ni, tak apa, mau nak masukkan juga. Boleh tak temankan nak pergi ni? Kadang pukul 1 pagi saya pergi, sebab Rosyamat tu 24 hours sahabat-sahabat. Pergi pukul 1 pagi. Untuk apa nak beli tu, nak masukkan dalam door gift jemaah. Kenapa? Saya teringat, biar aku tak mampu nak bagi benda yang banyak, ya Allah, air mineral ni, nanti mokcik-mokcik ni dekat KLIA sebelum masuk dalam flight, mesti nanti sakit lutut nak pergi kedai demi kedai, cari pula air mineral kat KLIA, mahal pula. Sementara menunggu urusan immigration, urusan check-in barang apa semua, biarlah mereka ada air nak diminum. Roti ni mungkin waktu mereka nak makan ubat, ubat selepas makan. Nak makan apa tengah duduk dekat airport tu? Ustazah, Cik nak pergi makan dulu, boleh tak? Cik nampak nasi ayam kat sana. Jangan Cik, nanti nama kena panggil ni. Ni dah tiba nak check in dah ni, jangan. Okey Ustazah, Cik dengar cakap Ustazah. Anak-anak dia kata apa? Ustazah, kalau Ustazah cakap, dengar je mak saya tu. Kalau saya cakap, tak payah mak, nanti je dalam kapal terbang pun ada nasi ayam, boleh order. Mak nak yang tu juga, mak nak yang tu juga. Anak dia ngadu kat Ustazah. Bila Ustazah cakap, tak payah Cik, dalam beg tu saya dah siapkan roti, Cik makan tu dulu InsyaAllah nanti kita sampai dekat sana, pergi Aceh ke pergi mana, kita cari nasi ayam banyak-banyak. Macam budak kecil, comel, dia pujuk okey je. Lupa, Ustazah dah siapkan roti dalam ni. Makasih Ustazah. Macam tu pakcik-pakcik. Allah comel lah sahabat-sahabat. Rindu bila lah nak pergi rehlah dengan acik-acik lagi kan. Ustazah suka layan kerana acik-acik ni. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi rupanya buat mereka bahagia. Buat mereka bahagia hanya dengan air, dengan roti. Cukuplah kita merasa bahagia tanpa kita bila dah berehlah tu sahabat-sahabat, dia bercerita, Ustazah, kawan saya ni kan, ya Allah, rumah banglo dia Ustazah sebesar. Ada orang bila dengar orang cerita rumah banglo, kereta besar bergila, kekayaan dia, hartanya saja hampir melopong, mata bulat, mulut bulat. Dia ni masuk lalat pula mulut dia sekarang ni. Kenapalah bila cerita pasal kemewahan dunia ni, wah sahabat-sahabat, ada orang yang tak terpesona pun. Hidup ni sebenarnya bukan untuk itu semua sahabat-sahabat. Cukuplah kita cukup makan, cukup pakai seadanya. Lepas tu sahabat-sahabat cukuplah kita berangan. Berangan untuk apa? Untuk, ya Allah, kalaulah aku buat betul-betul kehendaknya Allah, di syurga tu bukan setakat banglo 3 tingkat aku dapat. Ya Allah, aku terhalang nak makan itu, ini yang mewah-mewah macam orang lain. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, dekat akhirat nanti aku akan dapat. Itulah sekadar sepotong roti, seteguk air dan bayangan. Cukup sahabat. Sebab ada orang dalam susah dan deritanya dia, nak bayangkan pun tak mampu. Kita kata, alah, kau tak apalah, laki kau pemarah macam tu. Cuba kau bayangkan. Bayangkan suami kau, suami yang pemaaf. Memang taklah nak bayang-bayang. Aku dah stres dengan dia 30 tahun. Kena tengking pula kita sahabat. Memang tak ada nak bayang-bayang kecuali tukar lelaki lain. Itu pula jawapan dia. Astaghfirullahalazim. Sabar. Acik-acik, kekanda-kekanda sekalian, jangan. Kita ada orang lelaki juga ni yang menonton. Sahabat-sahabat, nanti dia pergelak, dia pergi cerita dekat semua orang-orang lelaki. Ustazah Zai punya sinetron, rupanya begitu luahan mokcik-mokcik ni kepada Ustazah Zai. Macam tu kan. Okey. Kita pergi kepada 22. Ni ada ayat Quran. Kalau ayat Quran, Ustazah suka baca buku baru sebab tulisan dia besar. Buku kuning tu tulisan dia kecil sangat. Surah Zariyat ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Masya Allah, sadaqallahul azim. Dan di langit, wa fis samai, hamzah, samai, langit, hamzah. Macam mana nak sebut hamzah? A-I-U, alif kan sahabat-sahabat. Jangan samai, mendengar. Jangan samaki, kan? Sin mim kaf jadi maksud ikan. Sin mim ain jadi maksud dengar. Sin mim alif hamzah jadi langit. Begitu bahasa Arab. Salah makhraj boleh menjejaskan maksud. Okey. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu.
Ayat ni nak beritahu, perkara 22 ni nak beritahu pada kita, rezeki Allah sentiasa ada selagi mana kita hidup. Rezeki Allah sentiasa ada selagi mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah, selagi mana saya dengar bersama suami saya, ahlan haji, ahlan, tak ada masalah, ni ilmunya Allah. Tapi senyum je lah bila ustazah cerita kerenah-kerenah haji-haji duk mengadu kat ustazah ni. Pun kita belajar sesuatu. Kan awak punya perangai macam tu kan, ada macam tak apa bang, dah tobat dah kan. Itulah sweetnya dengan majlis ilmu sama-sama, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita yakin kenapa kita dihidupkan oleh Allah. Rezeki Allah masih ada untuk kita. Kita juga yakin kenapa orang kesayangan kita Allah matikan. Sebab Allah dah putuskan rezeki untuk dia. Kalau dia hidup juga, dia akan dapat susah. Saya kata macam mustahil je apa yang ustazah cakap tu. Betul ke ustazah? Sebab si mati tu, jiran saya tu, wah, harta dia ustazah menimbun 7 keturunan tak habis makan. Macam tu bahasa orang Melayu kadang-kadang kan. Betul, kita nampak di mata kita rezekinya menimbun 7 keturunan tak habis makan. Tapi kenapa Allah matikan dia? Mungkin dia tak dapat rezeki tenang. Mungkin dia tak dapat rezeki untuk beribadah. Mungkin dia makin berdosa kepada Allah dengan hidupnya. Terus bersangka baik dengan Allah. Sebab itu, orang-orang alim, orang Melayu mengajar kita, Allah lebih sayangkan dia. Sebab tu Allah ambil nyawa dia. Apa maksudnya? Mungkin kalau dia hidup panjang lagi, sahabat-sahabat, dia akan menderhaka kepada Allah. Tapi ustazah, kenapa Allah matikan suami Acik? Acik tak ready lagi. Cik, mengaku je. Ada baiknya kat situ. Apa baiknya ustazah? Suami saya dah meninggal dah ni. Oh kan sahabat-sahabat. Sebab selama suami Acik hidup, mungkin tak terhitung dah banyaknya Acik tengking suami. Contoh sahabat-sahabat, kita akui suami saya tiba-tiba meninggal asbab COVID ustazah, saya rindu. Sudah pasti bukan rindu untuk menengking suami lagi, tapi rindu kalaulah dia hidup, ya Allah, aku takkan tengking-tengking dia lagi. Kalau dia hidup, ya Allah, aku akan cuba bercakap selembut-lembut bahasa, ya Allah. Selama ni silap aku. Dan semoga penyesalan ini menjadi pengampunan dosa kepada suami kita. Semoga sahabat-sahabat kesedaran ini menukar karakter kita. Tak apa, aku menyesal. Suami takkan hidup balik. Aku takkan boleh bercakap lembut dengan dia. Sebab ada orang tanya, apa hukumnya ustazah? Saya pergi kubur, saya bercakap dengan suami saya. Boleh ke ustazah? Tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk kita bercakap-cakap dengan si mati. Si mati tak dengar apa dah. Kita disuruh bercakap-cakap dengan Allah yang maha hidup, yang tidak ada mati-matinya lagi. Ya Allah, Tuhan, aku banyak dosa dengan suami aku dulu, ya Allah. Sekarang Kau jemput dia lebih awal daripada aku. Ampunkan dosa-dosa dia, ya Allah. Dan karakter kita berubah dengan anak-anak perasan. Mak saya ustazah, lepas ayah meninggal, dia tak cakap tengking-tengking lagi dah ustazah. Ini yang kita nampak kenapa Nabi kata minta ganti yang lebih baik daripada musibah yang Allah beri. Sebab tu ada orang tanya, ustazah, kenapa Nabi ajar ya ustazah, daripada musibah ni minta Allah gantikan dengan yang lebih baik? Nak lebih baik macam mana ustazah? Suami saya tu dah terbaik dah. Ya, suami akak yang terbaik. Tapi mungkin kita ini sahabat-sahabat dulunya tak baik dengan dia. Jadi lepas suami mati, baru kita jadi baik. Bukan mesti terbaik tu maksud dapat suami baru. Oh tak, jarang kan sahabat-sahabat. Orang lelaki macam ya je, kuburnya masih merah kan. Ada drama ke apa dulu Zaza diceritakan sahabat-sahabat. Bagusnya, sweetnya suami dia tu. Dah arwah dah isteri dia tu, tapi hari-hari siang malam pergi kubur. Buat apa sahabat-sahabat? Nak jirus kubur isteri. Allahu Akbar ustazah. Untungnya lah si mati tu ustazah, suami dia hari-hari pergi kubur. Lepas tu kawan dia tanya, pasal apa hang? Hari-hari pergi kubur, dah 3 minggu bini hang meninggal. Sebulan dah bini hang meninggal. Tak boleh terima ke dah? Dulu dia pesan, abang, kalau abang nak kahwin lain kok ia pun, tunggu rumput tumbuh dekat kertas kubur saya.
Habis tu tak tumbuh-tumbuh rumput tu. Aku pun hari-hari, sehari 2 kali, 3 kali aku pergi siram. Biarlah rumput cepat tumbuh supaya aku dapat kahwin lain. Loh, ke situ pula perginya. Orang terus tak jadi nak kesian, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Jadi orang lelaki sebenarnya tak ada edah. Tak ada pun kata tunggu rumput tumbuh. Allah Ustazah, kalau saya pesan kat suami saya macam tu, abang jangan kahwin lain selagi rumput tak tumbuh dekat kubur saya. Boleh tak Ustazah saya nak tulis dalam wasiat? Wasiat tu tak valid sahabat-sahabat. Suka hatilah lelaki tu nak kahwin. Kalau saya cemburu nanti macam mana Ustazah? Akak tu dalam kubur dah tak ada istilah cemburu-cemburu. Ini kita sahabat-sahabat fikir macam kita pernah mati. Pelik sungguh kadang-kadang. Saya nak tergelak soalan-soalan. Tapi tak adalah gelak depan acik tu kan. Depan anda je lah saya cerita. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yelah Ustazah, orang lelaki ni kubur bini masih merah. Dah sibuk nak kahwin. Tak ada halangan di sisi Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa Ustazah orang perempuan ada iddah, lelaki tak ada? Ya Allah sahabat, saya duk kata kalau anda baca antara buku beginilah Islam melindungi wanita, kita takkan ada rasa nak komplain tahu dengan Allah. Allah bagi yang terbaik dah. Gelak masing-masing. Allah bagi terbaik. Contoh sahabat-sahabat wanita muda, kenapa mesti ada iddah tunggu 4 bulan 10 hari? Kenapa dalam bercerai tunggu 3 kali suci? Sebab yang mungkin untuk mengandung adalah wanita. Takut bercampur benihnya bekas suami, sahabat-sahabat, dengan suami baru. Nasab keturunan ini sangat penting dalam Islam. Tak nak berlaku syubhah. Anak arwah ke anak aku ni? Suami confused. Yang kenapa muka anak kita ni macam muka arwah suami awak ni yang suami baru kata kan? Abang, tantah benih yang itu dulu. Sebab tu Islam ni susun cantik dah. Untuk 3 kali suci kalau yang bercerai hidup. Untuk 4 bulan 10 hari. Sahabat-sahabat, Allah Maha tahu. Lelaki tak ada mengandung. Jangan kahwin dulu bang. Tantah dalam perut abang tu ada baby saya ke? Tiba-tiba. Kau dah kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Macam rancangan dengar semalam kan? Kenapa nak bagi dekat awak hak penjagaan anak? Saya yang mengandungkan. Saya yang ni. Lepas tu Izzuan kata, Izzuan yang kata ke perunding keluarga Puan Suzana tu yang cakap, memanglah kau yang mengandungkan, tapi itu kerjasama berdua. Ya Allah, cameraman ada 7 ke 8 orang kat depan kami tu sahabat-sahabat. Dia pun tutup mulut gelap. Sebab dia kata, mana ada orang perempuan mengandung seorang-seorang, kata Izzuan, kecuali Maryam ibunya Nabi Isa. Dia duk kata, kenapa nak bagi kat bapak dia Ustazah? Kenapa nak bagi hak lawatan? Kan saya yang penat-penat mengandungkan dia. Saya yang menyusukan dia. Allahu Rabbi. Cameraman kat depan tu kekek-kekek gelap. Ini kerjasama berdua. Mana boleh tiba-tiba mengandung? Allah, kalau bercerai dah tak ada jodoh elok-elok, jangan sampai anak jadi mangsa. Sambung pula rancangan dengar kat sini. Okey, pukul berapa dah? Kita pok-pek ni. Allah, 23. Okey, sambung. 23. Kebanyakan dari apa yang anda takutkan. Ni rancangan Ustazah Zai, page FB Ustazah Muzayana. Kenapa Ustazah tak cakap macam tu dekat TV semalam? Kat TV ke dia lah sopan. Rancangan orang, sahabat-sahabat jenuh kan Ustazah. Rosak program orang. Ustazah tak lalat tu melawak je dekat TV. Tak boleh, bahaya sahabat-sahabat. Kena sopan-sopan sikit. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Zulaini Muhammad. Zulaini Muhammad ni sahabat kita yang nanti kan bila tahzan, dia ada je dia hantar dekat Ustazah word yang cantik-cantik dengan cantik lah, bagus-bagus. Nanti ada masa Ustazah sharekan lagi. Sebab Ustazah belum sempat lagi tengok messenger yang banyak-banyak tu, Masya Allah. Okey, kita tengok. 23. Kebanyakan dari apa yang anda takutkan tidak akan berlaku. Kita takut Ustazah, kalaulah COVID ni sampai tahun sekian-sekian, macam mana anak saya akhirnya tak pergi sekolah Ustazah? Macam mana Ustazah? Takutkan benda yang tidak akan berlaku pun sebenarnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tidak akan berlaku. Benda tu tak berlaku lagi, tapi kita kok takut dah. Takut, Kak, kenapa sampai kurus kering ni, Kak? Saya fikir Ustazah, suami saya ni dah naik pangkat lagi. Dah ni lagi dah, bos dia sayang sangat kat dia. Nanti kalau kena pindah kerja, nanti saya duduk seorang-seorang kat sini, macam mana? Kak, dah pindah ke belum? Belum lah, tapi kalau pindah macam mana? Saya duduk seorang-seorang kat sini, saya dah lah tak ada mak bapak. Ya Allah, penat aku dengar ni. Ustazah suka cakap macam tu. Lah, aku ingatkan lelaki dia dah pindah, rupanya belum pindah lagi. Tapi dia punya risau tu sahabat-sahabat.
Gini-gini Kak, tenang dulu, hadir majlis ilmu. Nanti kalau dah pindah kita fikir lain. Saya ni banyak benda Kak, 5 minit amat penting bagi saya. Beria-ria Kak cerita ni. Saya duk ingatkan sahabat-sahabat, saya kan kalau buka IG Ustazah Muzayanah Official itu, pada anda ni saya cerita, bukan saya yang buat IG tu, Jaja sahabat Ustazah. Sebab dia kata, Ustazah, TV, radio memang semua diorang minta Ustazah IG, diorang tak Facebook sangat. Ustazah ni golongan mokcik-mokcik, Ustazah reti Facebook je Ustazah, Jaja. Tak apa Jaja buatkan IG Ustazah Nanti apa-apa yang dekat Facebook tu Jaja rasa nak pindahkan ke IG, pindah lah. Ustazah ni banyak DM ni dekat IG Ustazah ni. Nanti Ustazah free, nanti Ustazah tengok. Sekali-sekala Ustazah tengok sahabat. Kadang-kadang rasa nak pitam baca soalan orang masing-masing. Ya Allah Tuhan. Tadi ada satu soalan Ustazah sempat tengok kan. Panjang Ustazah, saya nak tanya Ustazah kena jawab. Penting sangat ni, penting. Kita pun bersungguh-sungguh lah baca. Aku ingatkan duk penting apalah soalan dia ni. Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Walaupun saya tahu ada orang lelaki menonton, saya terpaksa cerita. Kenapa? Dia kata, Ustazah, berdosakah saya menonton video lucah? Kerana suami saya sudah lama, 2 minggu sekali, sebulan sekali baru nak bersama dengan saya. Apa cara untuk saya melampiaskan nafsu? Apa cara untuk saya mengawal nafsu? Allahu Rabbi. Punya panjang lah dia punya jalan cerita tu sahabat-sahabat. Bawah tu, itu soalan dia. Jawapan dalam bab nak mengawal nafsu, Nabi ajar dah. Sahabat-sahabat, memang hadis tu untuk orang lelaki yang kebiasaannya tak mampu menundukkan pandangan, tak mampu mengawal nafsu. Nabi pesan suruh berpuasa. Masya Allah sahabat, dari kepada kategori orang perempuan, bila tak dalam keadaan yang kita tak mampu mengawal nafsu, bukan untuk dilampiaskan kepada jalan maksiat. Satu, Ustazah sebut, tolong kesian dekat matamu. Mata ni nikmat Allah. Tolong kesian dekat mata tu. Apa maksud? Surah Taha, anda rujuk nanti ada dalam kebanyakan tu, diceritakan bangkitnya orang di mahsyar nanti dalam keadaan meraba-raba. Matanya buta. Lalu dia bertanya, kenapa aku buta sedangkan di dunia dulu mata aku celik? Ini orang yang menggunakan matanya sahabat-sahabat menonton perkara-perkara maksiat. Tapi Ustazah, kalau saya dah jawab lagi, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah tak redha nikmat mata yang Allah beri digunakan kepada menonton perkara maksiat. Ramai orang tahu, tapi ramai orang tak boleh stop daripada penyakit ini. Tolong, kalau anda ada penyakit ini, tolong kesian kat mata anda. Kita guna atas dunia ni sekejap je sahabat. Dekat akhirat kita akan guna mata kita ni selama-lamanya. Kita biarkan dia buta. Cuba tanya orang-orang yang buta sekarang ni. Tanya orang-orang yang buta, macam mana ya kau nak pilih baju matching dengan tudung? Itulah terpaksalah anak aku pilihkan. Macam mana ya kau nak berjalan, tongkat kat tangan? Ya Allah, kalau aku tak tahulah. Tapi orang buta ni senyum je, menunjukkan dia terima apa yang Allah beri pada dia. Kita ni kat dunia tak biasa buta sahabat-sahabat. Tiba-tiba dekat akhirat nak bangkit dengan buta. Saya jawab secara logik akal. Sebab kita tak kenal siapa yang bertanya. Tolong kesian pada mata awak. Dan Nabi bagi tahu, cuba berpuasa. Berpuasa, semalam kami belajar bab makan tu, tajuk rupanya dengan melaparkan diri akan mengurangkan syahwat kita. Melaparkan diri akan mengurangkan kuasa syahwat kita. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, last Ustazah jawab apa? Lah, ingatkan setahun tak dapat suami, rupanya 2 minggu sekali-sekala, sebulan. Okeylah tu, cuba syukur. Ada orang 10 tahun langsung tidak didatangi oleh suami. Ada orang malam bernikah sahabat-sahabat, meninggal suami dia. Ada orang mengandung anak pertama, meninggal suami dia. Bayangkan macam mana mereka mengawal nafsu syahwat mereka. Cubalah syukur sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi apa lagi jawapan Ustazah nak buat? Sepanjang-panjang soalan tu yang terakhir Ustazah kata, remote controlnya ada padamu. Cubalah mengadu meratap kepada Allah. Cubalah bawa pandangan kamu tu kepada apa yang dicintai Allah. Cubalah tundukkan hatimu dengan menerima takdirnya Allah. Lepas tu Ustazah tanya lagi, sibuk sebab apa suami tu? Rupanya sibuk bekerja, cari nafkah. Syukurlah. Ada orang sahabat-sahabat suaminya tidak menafkahi anaknya. Ada orang suaminya tak nak bekerja. Tak apalah, gaji you kan besar.
Tak apa, I tak payah kerja. Ya Allah Ustazah macam menanggung biar awak hidup. Tu yang orang mengadu kat Ustazah. Cuba syukur dulu sahabat-sahabat. Kesian. Okey Ustazah, kesian kalau soalan-soalan macam ni. Sebab Ustazah ingat macam penting sangat ni Ustazah. Minta maaf kenapa Ustazah memandang ia sebagai remeh. Kerana jawapannya tak ada pada orang lain, ada pada kita. Jadi duhai hati, isi hubungan hati ini dengan Rabbul Izzati. Anda akan merasa lazatnya bersama dengan Allah tanpa anda teringat untuk melayan kuasa nafsu yang begitu dahsyat. Wallahu alam. Okey, tu kalau dah garang sungguh Ustazah. Garang ni garang. Garang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Geram kadang-kadang sebab benda takkan berubah kalau kita tak nak ubah. Okey, 23 sudah. 24. Pada orang-orang yang tertimpa musibah itu ada suri teladan. Sebab tu Ustazah Zai suka sangat kalau dapat peluang turun padang, pergi bantu orang-orang yang susah. Saya memang cari dulu sebelum PKP sahabat-sahabat, jemputlah ceramah ke mana pun. Ustazah akan tanya, kat sini ada golongan asnaf tak Haji? Minta maaf, saya dari KL. InsyaAllah saya ada amanah orang untuk bayarkan fidyah. Ada orang kirim duit-duit amanah ni, boleh tak kumpulkan 20 orang asnaf? Ustazah ada Ustazah, tapi yang boleh datang, yang boleh main ni 15 orang je. Pasal apa 15 orang? Lagi 5 orang tu Ustazah lumpuh. Lepas tu lagi seorang tu buta, tak boleh nak keluar. Lagi seorang tu Ustazah bla bla. Ya Allah, saya ni ada lagi masa ni. Saya tak ada jemputan, besok saya free, bawa saya jumpa dia. Sahabat-sahabat, bila saya pergi, kan tak tahan ni. Air mata nak jatuh ni, aku tak boleh tengok. Ya Allah, pasal apalah orang ni boleh hidup rumah tak ada bumbung, canvas je kat atas tu. Takutnya aku, ya Allah. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana apa? Sebab bila kita melihat musibahnya orang lain, di situ ada suri teladan. Ya Allah, aku masih perlu bersyukur. Ya Allah, sekurang-kurangnya rumah aku ada bumbung, di rumah dia tak ada bumbung. Macam mana dia tidur malam? Ustazah pergi Kemboja sahabat. Ustazah bawa jemaah Ustazah ni pergi duduk di atas rumah perahu. Dekat Phnom Penh tu ada rumah perahu sahabat-sahabat. Rumah perahu. Ya Allah, ribut Taufan atas perahu tu dia duduk. Dapat kami belikan beras 5 kilo untuk bagi. Apa jawapan mereka? Sekurang-kurangnya 5 kilo beras ni, dia kata boleh tahan untuk 5 bulan. 5 kilo beras boleh. Takkanlah anak dia ramai ni. Takkan sekilo beras untuk sebulan. Macam mana dia masak? Rupanya campur. Tak kisahlah menu apa. Nasinya sikit je, berasnya sikit je. Tapi nanti campurlah dengan sayur apa-apa yang boleh dipetik. Apa-apa yang mereka boleh dapat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, nasib baiklah Ustazah pakai baju yang betul-betul cover atas ni. Takut ada ternampak. Tapi rasanya, okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang kita nak sebut daripada musibahnya orang lain. Datangi, ziarahi orang yang ditimpa musibah. Kalaupun dalam PKP ni kita tak boleh ziarah, ambil cakna. Kita baca kat Facebook, ya Allah bang, yatim piatu, mak ayah dia meninggal COVID. Kat mana ni kita nak cari siapa keluarga dia, apa yang kita boleh hantar bantuan setiap bulan. Rupanya bila kita hubungi sahabat, tak apa Ustazah, kami tak perlu apa dah, Alhamdulillah cukup Ustazah, cukup sangat. Nanti insyaAllah bila adik nombor 2 tu nak masuk universiti, kami hubungi Ustazah balik. Ya Allah Tuhan, kan sahabat merasa cukup dengan apa yang ada. Aku ni ya Allah yang cukup, mak ayah ni kadang-kadang tak reti nak bersyukur. Allahu Rabbi. 25. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan memberikan cobaan atas mereka. Ayat Quran ni, tanda cintanya Allah kepada kita, Allah beri ujian pada kita. Sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku rasa macam dah lama aku tak sakit. Adakah sebab Allah tak cintakan aku? Mereka sepertinya minta diuji, minta sakit, minta susah. Sahabat-sahabat, itu bukan level iman kita. Tapi kita disuruh terima ujian Allah, itu tanda Allah sayang kita. Kalau tak ada rasa yang begini, kita akan down cepat. Kita akan mati sebelum ajal. Kenapa aku je? Mak aku dah mati, bapak aku dah mati. Kenapa orang lain bahagia je? Sahabat-sahabat, Allah uji kita, tanda sayangnya Allah pada kita. Allah sedang perhati kita.
Guru-guru yang mengajar anak-anak ni satu kelas, kenapa asyik suruh ketua darjah, tolong ambil ni kunci kereta cikgu, ambil buku dalam kereta. Nanti kejap lagi suruh dia lagi. Tanda sayangnya hak ni orang tak banyak cakap ni ustazah. Baiklah ustazah, kita tak minta tolong dia, offer cikgu ada apa-apa yang saya nak tolong. Hamba yang Allah sayang, Allah tunjukkan dengan diberi ujian. Tolong masukkan benda ni dalam otak kita supaya bila kita ditimpa ujian, ya Allah, aku nak syukur dulu. Alhamdulillah ala kulli hal. Sahabat-sahabat, okey? 26. Ulangilah doa-doa untuk menghapuskan bencana. Sahabat, ustazah kempenkan anda untuk miliki buku amalan harian yang ustazah macam wajibkan semua follower ustazah ada, sahabat-sahabat. Sebab kalau dalam buku amalan harian ni ada bahagian doa-doa yang hari ni ustazah nak ajak anda baca doa mohon dijauhi bala bencana. Ini antara banyak lagi doa-doa dalam ni. Anda aminkan keberkatan majlis ilmu di petang Jumaat ini. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkish shiqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i wa udalid da'i wa khaybatir raja'i. Sahabat, ada banyak doa untuk menghindarkan, dijauhi daripada bala bencana. Yang ini sahabat-sahabat, jujurnya ustazah tak baca versi yang begini. Tetapi cuba kita tengok terjemahan. Pernah tak kita berdoa? Sebab ada banyak versi doa mohon dijauhi bala bencana. Ada banyak doa-doa. Terpulang kita nak amal yang mana. Tapi dalam berdoa cuba fahami maksud. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami berlindung denganmu daripada segala bala bencana, daripada mendapat kecelakaan yang berpanjangan dan kesudahan yang buruk. Kami juga mohon perlindunganmu daripada kegembiraan orang-orang yang membenci kami di atas kekecewaan kami. So bila kita faham maksud ni, ya Allah, kat sana ada orang yang berseronok saat aku ditimpa musibah. Saat aku susah ada orang merasa senang, ya Allah. Beri aku perlindunganmu daripada orang-orang yang jenis PL yang macam tu. Itu maksud. Kita kena faham. Dalam hidup ni bukan semua orang suka kat kita walaupun kita dah buat kebaikan, sahabat-sahabat. So minta, ya Allah, lindungi aku daripada kejahatan orang yang bersangka buruk kepadaku, yang menabur fitnah ke atasku, yang merasa senang atas susahku. Ini terjemahan doa yang kita boleh apply dalam seluruh jenis-jenis doa yang kita ada. Dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kami memohon perlindunganmu daripada mengidap sebarang penyakit dan harapan yang menghampakan. Penyakit yang paling susah nak ubat penyakit hati. Kenapa aku dengki kat orang ni? Kenapa aku susah nak maafkan orang ni? Kenapa aku berdendam sangat dengan orang ni? Dan program dengar malam tadi, ustazah percaya Pi mai tang tu ceritanya sahabat-sahabat tak banyak sikit di hati bekas suami dan bekas isteri tu mesti ada dendam. Mesti ada sakit hati. Mesti ada tak seronok dengan perangainya seorang lagi. Tak boleh nak move on. Tak boleh nak memaafkan. Yes, ada istilah bekas isteri. Ada istilah bekas suami. Tapi tak pernah wujud atas dunia ni bekas anak. Anak tu tetap anak kita. Anak tu tetap selagi tak mati masih ada ibu dan ayah. Kenapa perceraian, perpisahan dek kerana dendam, iri hati, dek kerana sakit hati, sahabat-sahabat, anak yang jadi mangsa. Tolong fikirkan wahai orang dewasa yang bijak. Saya nak menulis panjang ni dalam Facebook saya tapi belum sempat. Okey, lepas ni saya ada satu kuliah lagi. Malam ni pun saya ada kuliah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu yang berfikir-fikir. Banyak daripada saya balik Kedah hari tu banyak benda nak cerita tapi masih tertangguh. InsyaAllah moga Allah beri kelapangan. Sejujurnya kan sejak saya terlibat dengan Latahzan ni, saya rasa memang makin pack. Ustaz kata, cari penyakit. Bang, jangan cakap macam tu. Abang reda tak ni? Reda lah. Tapi tak ada masa dah untuk awak sendiri. Sebab
Dulu sahabat-sahabat saya bermula latah azan ni 15 minit, setengah jam. Tapi tengoklah, best lah kita latah azan ni. Tak boleh nak stop awal. Masya Allah, tabarakallah. 26. Sudah, 27. Anda perlu melakukan kebaikan dan menghasilkannya, dan tinggalkanlah kekosongan atau pengangguran. Pun kita dah belajar. Lakukan kebaikan. Tahu benda tu benda baik, aku nak bantu, aku nak tolong. Itulah wujudnya tim khidmat Ustazah Zai. Masya Allah, mereka ni mendatangi Ustazah Kat Nazatul Naina tu. Masya Allah kan. Ustazah, apa lagi saya nak tolong Ustazah? Ustazah, apa lagi Ustazah? Bagi tahulah Kak Nazah apa-apa. Kita pula letih ha. Tak ada apa nak tolonglah Kak Nazah. Cukup beres belaka dah. Nanti berkhidmat bantu Ustazah Zai. Saya kagum dengan mereka sahabat. Ustazah tak mampu nak upah mereka dengan apa-apa pun. Tapi mereka kerap bertanya apa yang saya boleh tolong Ustazah. Ustazah bagi tahu saja Ustazah. Khususnya yang banyak bantuan mereka pada Ustazah dalam bab-bab IT ni lah. Dulu Ustazah reti live FB je. Tiba-tiba mereka ajar macam mana nak Zoom, macam mana nak Google Meet, macam mana nak gitu. Akhirnya kerja dakwah ni meluas sampai. Kalau tidak dulu siapa nak tengok Ustazah, sahabat-sahabat. Kat masjid tu adalah kan 20 orang. Tetap ada anak muridnya. Tapi dengan live ni Ustazah kena buat macam ni. Dakwah sekarang ni anak muda tak sampai kalau Ustazah pergi kat masjid, betul. PKP ni hikmahnya Allah. Anak murid saya di kalangan orang yang tak bertudung lagi pun ada. Ex-LGBT pun ada. Saya kata, ya Allah, dulu aku ngajar kat masjid je, tak sampai ilmu ni kepada mereka. Terima kasih ya Allah. Ini kerjanya tim khidmat yang banyak bantu Ustazah. Buku-buku yang dipost semua urusan mereka. Suri rumah belaka. Jadi kalau terlambat sikit, hantar WhatsApp pagi, besok baru jawab, tolonglah fahami sahabat-sahabat. Jangan marah tim khidmat Ustazah. Mereka bukan bekerja dengan gaji. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tak tahu nak cakap. Sebab mereka tahu apa yang Ustazah perjuangkan, semuanya masuk ke akaun Darul Fawaz untuk ummah semula. Okay, saya tak pernah beri pun nombor personal akaun saya, tak pernah. Semuanya berurusan dengan Darul Fawaz. Okay, sahabat-sahabat. Baik, 28. Tinggalkan semua desas-desus dan jangan percaya kepada khabar angin. Kita kan, betul ke dia buat macam tu? Betul ke? Takkan Ustazah, tak sangka Ustazah, takkanlah dia buat macam tu. Allah, mungkin dia desas-desus je, kabar angin je. Ginilah, kalau hati kita was-was, kita tunggu je apa keputusan yang akan dijatuhkan oleh mahkamah. Sebab katanya dah dibicarakan. Tapi sahabat, benda tak masuk mahkamah lagi, kita pula yang jadi macam tuan hakim besarnya. Tapi saya rasa kalau tengok muka, betul dah tu dia buat jahat tu. Sahabat, sedangkan mahkamah dunia dah jatuh hukum, hanya Allah je yang tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Sahabat-sahabat, hari ni sebab dia ramai follower, kan? Siapa berani kacau dia? Jangan. Pagi tadi saya dengar dekat radio masa saya nak live Bulletin FM tu lah. Dia kata apa? Dia kata kalau nak jadi pelakon ke apa entah kan, sahabat-sahabat, mesti ada paling kurang 1 juta follower baru boleh bernaung di bawah dia. Jadi si Haiza nama dia yang DJ tu kan, dia kata, kalau saya taklah 1/2 juta pun tak sampai lagi. Ustazah pun kata, inilah dunia sekarang. Sibuk dengan berapa ramai follower yang ada. Orang tanya, Ustazah, page Ustazah Muzayyana tu dah ada berapa follower? Entah, saya pun tak reti nak tengok kat mana. Tak reti. Sahabat-sahabat, kan saya tak reti. Saya bercakap je, saya tak tahu kan apa benda lah follower-follower ni. Anda nilai dakwah ni dengan jumlah orang yang menonton ke tak? Dengan banyaknya Allah buka hati. Bukan Ustazah Zai untuk buka hati anda, bukan. Tugas Ustazah Zai hanya menyampaikan. Doakan seluruh orang yang bersama-sama kita untuk Allah jentik hatinya dengan hidayah. Allah beri hidayah kat kita lama dah. Mulut ni jangan jahat. Kau tak apalah, Allah dah bagi kau hidayah lama. Aku ni tak dapat hidayah lagi. Hey, Quran tu bukan hidayah ke? Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini Quran yang tak ada ragu-ragu padanya. Dia adalah petunjuk, huda, hidayah kepada orang-orang bertakwa. Engkau yang memilih hidup dalam keadaan kufur, macam mana engkau nak melihat apa yang Allah pesan dalam Quran itu adalah untuk engkau? Sahabat, jangan pernah kata aku tak dapat hidayah lagi. Allah dah beri lengkap. Inna din indallahil Islam, Quran. Sahabat-sahabat,
Sebab agama yang paling benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. 29. Kedengkian dan keinginan anda yang kuat untuk membalas dendam itu hanya akan membahayakan kesihatan anda sendiri. Lebih besar daripada bahaya yang akan menimpa pihak lawan. Jangan biarkan ada sebesar zarah dengki. Jangan ada rasa nak balas dendam. Itulah kejadian malam tadi tu, sahabat. Jangan ada. Anda perasan kan Ustazah sebut, jangan ada rasa dendam di hati. Tak mentang dia bawa lari anak aku, kau tunggu. Jangan, sahabat-sahabat. Ustazah menerima macam-macam masalah. Orang mengadu pada Ustazah berpuluh tahun, sudah lebih 20 tahun. Ustazah, ingat lagi tak akak? Wah, Ustazah sekarang kau main lah dekat TV, kat radio. Kita sengih je lah sahabat-sahabat. Ya Allah, kak lamanya tak dengar cerita. Apa cerita kak? Ustazah ingat tak masalah akak dulu? Ustazah, ya Allah, betul semua apa yang Ustazah cakap. Ustazah, selama akak bersabar ni, akak seorang-seorang kan Ustazah. Disebabkan bapak dia dulu banyak duit. Kelentung macam-macam dekat mahkamah. Akak terlepas hak penjagaan anak. Ustazah tahu kan macam mana akak berendam air mata. Dan itulah punca orang tu ke majlis ilmu. Nak isi masa kosong dia, anak-anak tak ada, tak diberi pada dia. Ya Allah, seorang ibu, 4 orang anak direntap anaknya, sahabat-sahabat, dipisahkan daripada dia. Saya yang tak ada anak ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya kata, ya Allah, macam mana kakak ni boleh kuat? Allah beri pada dia. Hari ini anak-anak tu semua balik pada dia. Nak duduk dengan mama, nak jaga mama. Baru nampak siapa betul, siapa salah. Kerana apa? Si mama keseorangan meratap dengan Tuhannya. Yes, dia perlukan masa. Dan saya pesan kat lelaki itu semalam, kalau betul-betul anda orang bertakwa, jangan takut dipisahkan seketika di dunia. Sebab tempat pertemuan yang tidak ada pisah-pisahnya adalah syurga Allah. Buang dendam, ikhlaskan hati, Allah pasti akan berpihak kepadamu. Allahu Akbar. Terakhir 30, setiap musibah yang menimpa diri anda adalah penghapus dosa-dosa. Masya Allah, ujian berbentuk musibah, sebenarnya Allah sedang create satu report card book yang Allah sedang siapkan. Kalau kita dulu liquid paper, Allah tengah padam dosa kita. Bila mana kita menerima musibah dengan redha. Terima, sahabat-sahabat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah musibah ujian ni, aku serahkan balik kepada Engkau ya Allah. Kuatkan aku ya Allah. Bantu aku untuk selesaikan ya Allah. Ingat balik, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Aku nak jadi orang bertakwa sebab Engkau jamin orang bertakwa Engkau akan tunjuk jalan keluar atas setiap permasalahannya. Pilih aku ya Allah sebagai orang yang diuji oleh Engkau, lalu Engkau tunjukkan aku jalan keluar dari permasalahan. Di situ rasa lazatnya iman, makin upgrade kedudukan kita di sisi Allah. Amin. Maka jangan pernah marah dengan datangnya musibah. Di situ ada perancangan Allah untuk tingkatkan darjat kita di sisi Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat, saya minta maaf tajuk ini sampai 3 kali pertemuan, tapi saya puas. Walaupun nak ikutkan hati, banyak lagi tak puas ni. Anda melihat macam mana Ustazah Zai ajak anda ketawa, macam mana Ustazah Zai ajak anda berfikir dan menangis, sahabat-sahabat. Sebab hidup ini macam itulah. Ada ketika kita gembira, ada ketika kita berduka. Tapi jangan pernah menjauh dengan Allah. Jadikan gembira kita makin dekat kepada Allah. Jadikan duka kita sebagai asbab kita ditarik oleh talinya Allah. Makin mengenal akhlaknya Rasulullah dalam menerima apa saja yang ditentukan Allah untuk dia. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saya sayang anda semua kerana Allah. InsyaAllah besok pagi saya di TV Al-Hijrah. Lepas TV Al-Hijrah, kuliah pertama saya bersemuka di masjid apa entah nama, dekat dengan UIA. Sahabat-sahabat, Ustazah boleh lah Ustazah, please tanya Jaja boleh drive untuk Ustazah? Boleh Ustazah. Okey, besok lepas TV Al-Hijrah Ustazah terus ke sebuah masjid
untuk kuliah. Jadi orang Gombak dan sekitarnya, sahabat-sahabat, insya-Allah boleh bersama-sama dengan Ustazah bersemuka. Macam inilah, kita tak boleh nak berdakapan, berpelukan, berjumpa-jumpaan, berdua-duaan. Cannot. Tapi dah boleh jumpa kat masjid. Hari Sabtu, hari Isnin Ustazah di Masjid Al-Mustaqim Ampang. Jadi orang Ampang kita boleh jumpa dekat situ, insya-Allah. Moga Allah redha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.